Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para panel penilai pembentangan E-Viva, Dr. Muhammad Fadzil bin Baharudin dan Dr. Ruzliza binti Abdul Aziz. Saya Sharma Devi, anak perempuan Nagaratnam dari PISMP Bahasa Melayu SEM 8, ambilan Jun 2016, di bawah bimbingan pensyarah penyelia Encik Ahmad bin Omar akan membentangkan hasil dapatan kajian saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Kata Sendi Nama dari dan daripada dalam kalangan murid tahun 4 Saidina Ali menggunakan teknik jadual Dribda. Baiklah, pertamanya kita lihat dari segi konteks. Peranan pengkaji. Pengkaji merupakan guru praktikum fasa 2 di Sekolah Kebangsaan Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu. Pengkaji mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu bagi kelas 4 Saidina Ali. Isu yang menjadi tumpuan pengkaji sepanjang praktikum ialah kekeliruan murid dalam aspek tata bahasa, iaitu kata sendi nama dari dan daripada. Murid tidak fokus dalam PDPC kerana kurangnya minat belajar dan berlaku juga tingkah laku negatif dalam kalangan murid. Pengkaji mengenal pasti isu ini melalui analisis dokumen dan juga pemerhatian tidak berstruktur. Contoh permasalahan yang dilalui oleh pengkaji ialah apabila menyoal murid, kamu dari mana, kenapa lambat masuk kelas? Murid menjawab, saya daripada tandas cikgu. Di sini pengkaji dapat menyimpulkan bahawa murid mengalami masalah dalam penggunaan kata sendi nama. Kesan PDPC. Markah serta pencapaian grade nilai purata GNP bagi peperiksaan Bahasa Melayu dalam kalangan murid tahun 4 Saidina Ali. Tindakan pengkaji. Pengkaji bercadang untuk membuat suatu kajian tindakan bagi mengatasi masalah kekeliruan penggunaan kata sendi nama dari dan daripada dalam kalangan murid tahun 4 Saidina Ali. Sekarang kita beralih kepada fokus kajian. Fokus kajiannya ialah masalah kekeliruan dan kurangnya penguasaan dalam penggunaan kata sendi nama dari dan daripada dalam kalangan murid. Antara instrumen pengumpulan data awal yang digunakan ialah ujian diagnostik, pemerhatian tidak berstruktur, temu bual berstruktur dan analisis dokumen. Ini merupakan fokus kajian berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaan tahun 4. Standard kandungan 5.1, memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks, iaitu kata sendi nama. Fokus kajian ini dipilih berdasarkan 6 kriteria. Pertamanya, kebolehtadbiran. Penentukan waktu untuk menjalankan kajian adalah dalam lingkungan waktu PDPC Bahasa Melayu. Pengkaji mengaplikasikan teknik jadual Dribda melalui jadual dengan gabung jalin kaedah mnemonic. Kaedah pengumpulan data awal juga mudah dilaksanakan, iaitu ujian diagnostik, pemerhatian, temu bual serta analisis dokumen. Kajian ini juga penting bagi pengkaji, murid dan juga guru. Bagi pengkaji, dapat membuat penambahbaikan dari segi penyediaan RPH, meneroka pelbagai jenis kaedah, teknik, strategi dan juga pendekatan PDPC. Manakala bagi murid pula, dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam kata sendi nama, dari dan daripada, dan meningkatkan prestasi dalam peperiksaan. Seterusnya, bagi guru, dapat meningkatkan minat para guru sekolah untuk mengaplikasikan pelbagai jenis kaedah, teknik, strategi dan juga pendekatan dalam PDPC. Kriteria ketiga ialah kebolehgunaan. Penggunaan jadual Dribda amat mudah dan sesuai, di mana gambar, warna dan akronim yang digunakan melalui kaedah mnemonic sesuai dengan tahap kognitif murid. Seterusnya, kawalan. Kajian ini di ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak semasa PDPC. Kajian ini dilaksanakan oleh pengkaji sendiri, di mana kesediaan peserta kajian selalu dipastikan. Seterusnya, pengkaji juga berkolaborasi dengan pihak sekolah dan pihak IPG KDRI. Pihak sekolah terdiri daripada pihak pentadbir, para guru iaitu guru pembimbing, staf dan peserta kajian di Sekolah Kebangsaan Gong Badak. Manakala pihak IPG KDRI pula, pensyarah penyelia, pensyarah lain dan rakan seunit Bahasa Melayu. Kerelevanan kepada sekolah. Melalui kajian ini dapat membuat penambahbaikan proses pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga meningkatkan prestasi sekolah melalui peningkatan prestasi murid. Sekarang kita lihat pada objektif dan soalan kajian. Kajian ini mempunyai 2 objektif kajian dan 2 soalan kajian. Objektif kajian pertama, menghuraikan cara murid menguasai penggunaan kata sendi nama dari dan daripada
menggunakan teknik jadual dripta. Persoalannya, bagaimanakah murid menguasai penggunaan kata sendi nama dari dan daripada menggunakan teknik jadual dripta? Objektif kajian kedua, mengenal pasti sejauh mana teknik jadual dripta dapat meningkatkan penguasaan murid bagi penggunaan kata sendi nama dari dan daripada. Persoalannya, sejauh manakah teknik jadual dripta dapat meningkatkan penguasaan murid bagi penggunaan kata sendi nama dari dan daripada? Sekarang saya akan membincangkan metodologi kajian dari segi peserta kajian. Kajian ini mempunyai 6 orang peserta kajian kelas tahun 4 Saidina Ali yang terdiri daripada 3 orang murid perempuan dan 3 orang murid lelaki. Latar belakang keluarga peserta kajian sederhana. Tahap pencapaian dalam PDPC sangat lemah. Mereka juga mendapat markah yang terendah dan gagal dalam ujian diagnostik. Oleh itu, pengkaji memilih mereka berdasarkan kaedah pengumpulan data awal. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku dalam PDPC. Okey, seterusnya kita lihat dari segi metodologi kajian, model kajian. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tindakan dan model kajian yang digunakan oleh pengkaji ialah Stephen Kemmis dan McTaggart 1988 yang terdiri daripada 4 peringkat iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Pengkaji pertamanya mereflek iaitu mengenal pasti kata sendi nama tertentu yang menjadi masalah murid iaitu dari dan daripada. Pengkaji juga mengenal pasti murid secara spesifik yang gagal menguasai kata sendi nama tersebut. Seterusnya, pengkaji merancang dengan mengkaji dan merujuk kajian-kajian lepas berkaitan fokus kajian dan merancang bahan bantu, kaedah, strategi, teknik dan pendekatan yang sesuai. Kemudiannya, pengkaji bertindak, di mana pelaksanaan instrumen pengumpulan data seperti pra-ujian dan pasca ujian, pemerhatian berstruktur, temu bual berstruktur dan soal selidik dilaksanakan. Teknik jadual dripta diperkenalkan. Akhirnya, pengkaji memerhati tingkah laku, minat, tahap penguasaan serta perubahan lain yang berlaku ke atas peserta kajian diperhatikan. Hasil-hasil dapatan instrumen pengumpulan data dijadikan ukuran keberkesanan tindakan. Okey, berikutnya kita lihat pada metodologi kajian pengumpulan data awal iaitu ujian diagnostik. Ujian ini diberikan kepada semua murid kelas 4 Saidina Ali. Okey, jadual ini menunjukkan analisis markah ujian diagnostik murid mengikut grade. Manakala jadual di bawah menunjukkan senarai nama peserta kajian yang dipilih. Kumpulan lemak ini terdiri daripada 6 orang murid yang mendapat markah di antara 30 hingga 60%, iaitu dari grade E hingga grade C. Ini merupakan instrumen pengumpulan data awal pemerhatian tidak berstruktur dijalankan masa PDPC Bahasa Melayu Cikgu Umi Nurliza binti Zakaria. Tingkah laku, sikap dan penglibatan peserta kajian diperhatikan sepanjang proses PDPC. Pemerhatian dibuat telah dicatat dalam nota lapangan. Ini merupakan antara tingkah laku peserta kajian semasa PDPC, iaitu pasif, kurang bersemangat dan tidak fokus dalam pembelajaran, mendiamkan diri apabila guru mengajukan soalan, asyik membuat kerja sendiri, memberikan jawapan yang salah dan tidak relevan, suka bercakap dan kacau pembelajaran rakan sebelah, kurang berminat dan tidak duduk setempat dan asyik bergerak di dalam kelas. Dan ada juga kurang keyakinan. Ini merupakan instrumen ketiga iaitu temu bual berstruktur. 5 soalan temu bual tentang penggunaan kata sendi nama dari dan daripada telah dikemukakan kepada peserta kajian. Ini merupakan contoh soalan. Apakah perbezaan antara kata sendi nama dari dan daripada? Ini merupakan respon peserta kajian. Daripada respon peserta kajian, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa peserta kajian kurang berkeyakinan dalam menjawab soalan yang diajukan oleh pengkaji. Instrumen terakhir ialah analisis dokumen. Bukti dokumen pengkaji diperoleh daripada hasil buku kerja murid. Murid turut membuat kesilapan dalam penulisan ayat dalam buku latihan, penulisan bagi bahagian bina ayat. Ini merupakan gambar bukti analisis dokumen. Murid membuat kesilapan dalam penggunaan kata sendi nama dari dan daripada. Sekarang kita lihat pada perancangan pelan tindakan. Jumlahnya adalah 3 minggu. Minggu pertama dan minggu kedua bagi gelung pertama dengan bahan teknik jadual dripta. Pengkaji memperkenalkan teknik jadual dripta.
Peserta kajian mempelajari kata sendi nama dari iaitu ATM dan mempelajari kata sendi nama daripada bus. Seterusnya mempelajari kata sendi nama daripada bow. Setelah itu, pasca ujian pertama akan dijalankan. Pada minggu ketiga pula, bagi gelung kedua dengan bahan permainan Jenga Dripta. Peserta kajian akan bermain permainan Jenga Dripta 3 kali. Selepas permainan 3 kali, pasca ujian kedua akan dijalankan. Pelaksanaan instrumen pengumpulan data yang lain akan dijalankan mengikut kesesuaian masa selepas setiap gelung. Baiklah, ini merupakan pelaksanaan pelantindakan bagi gelung pertama dengan teknik jadual Dripta. Saya akan terangkan secara ringkas tindakannya. Pengkaji akan memperkenalkan jadual Dripta kepada peserta kajian. Pengkaji akan memperkenalkan ketiga-tiga akronim kata sendi nama secara berasingan mengikut perancangan pelantindakan. Pengkaji memperkenalkan kata sendi nama dari dengan gambar mesin ATM dan akronim ATM dan warnanya kelabu. Serta 3 fungsinya iaitu arah, tempat dan masa. Pengkaji mengukuhkan pemahaman murid dengan contoh-contoh lain bagi fungsi tersebut. Murid akan dibimbing untuk mendapatkan jawapan betul dengan 5 langkah mudah dibawa iaitu baca, bulat, kenal pasti, tulis dan tentu. Langkah 3, 4 dan 5 akan berulang bagi fungsi kata sendi nama daripada untuk bus dan juga bow. Ini merupakan pelaksanaan pelantindakan bagi gelung kedua dengan permainan Jenga Dripta. Peserta kajian akan bermain permainan Jenga Dripta mengikut peraturannya. Terdapat contoh fungsi dan warna kata sendi nama di atas, akronim di sisi dan juga fungsi di bawah blok kayu. Apabila murid mengambil kayu tersebut, mereka perlu memberitahu fungsi kata sendi nama bagi contoh tersebut dan kata sendi nama yang sesuai, sama ada dari ataupun daripada. Setiap kayu mempunyai markah iaitu 2 markah dan juga markah bonus bagi kayu yang kosong iaitu 4. Setelah menara Jenga Dripta runtuh, permainan dianggap tamat, pemenang ditentukan. Di akhirnya, murid dapat mengingati dan mengimbas kembali fungsi kata sendi nama dengan contohnya. Sekarang saya akan membincangkan dapatan kajian ujian bertulis iaitu pra-ujian 1, pasca ujian 1 dan pasca ujian 2. Jadual ini menunjukkan jadual perbandingan markah pra-ujian 1, pasca ujian 1 dan pasca ujian 2 peserta kajian. Manakala raja ini menunjukkan graf bar perbandingan markah pra-ujian 1, pasca ujian 1 dan pasca ujian 2 peserta kajian. Instrumen ini menjawab persoalan kajian kedua iaitu sejauh manakah teknik jadual Dripta dapat meningkatkan penguasaan murid bagi penggunaan kata sendi nama dari dan daripada. Peserta kajian menunjukkan peningkatan markah yang ketara dalam pasca ujian 2 iaitu 83% berbanding pasca ujian 1 iaitu 38% sahaja. Perbezaan pencapaian peratusan peratus sebanyak 45%. Keputusan akhir keseluruhan peserta kajian menunjukkan berjaya melepasi tahap peratus lulus yang disasarkan oleh pengkaji iaitu 70% dan ke atas. Dapatan ini menunjukkan murid dapat menguasai dan memahami fungsi penggunaan kata sendi nama dari dan daripada dengan efektif melalui PDPC yang pelbagai dan menarik. Hal ini bertepatan dengan pendapat Salfa Zaharin 2012 dalam kajian Program Daripadaku Kepadamu meningkatkan penguasaan kata sendi nama murid tahun 5, di mana beliau mengatakan bahawa penguasaan dan kefahaman kata sendi nama dalam kalangan murid dapat ditingkatkan apabila guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Instrumen kedua yang digunakan ialah pemerhatian berstruktur. Jadual ini menunjukkan jadual analisis hasil dapatan pemerhatian berstruktur terhadap peserta kajian. Manakala raja ini menunjukkan graf bar perbandingan peningkatan peratus tingkah laku peserta kajian. Instrumen ini menjawab persoalan kajian pertama iaitu bagaimanakah murid menguasai penggunaan kata sendi nama dari dan daripada menggunakan teknik jadual Dripta. Pengkaji mendapati tiada skala 1, sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju yang diberikan kepada mana-mana peserta kajian di akhir pelaksanaan kajian berbanding sebelum pelaksanaan kajian. Bagi skala 4,
mencatat peratusan 6%, manakala sebahagian besar peratus terletak pada skala 5, iaitu sangat setuju sebanyak 94%. Data ini membuktikan tingkah laku negatif peserta kajian berkurang dan tingkah laku positif meningkat selepas pelaksanaan tindakan. Hasil pelaksanaan tindakan menunjukkan perubahan tingkah laku murid apabila terdapatnya pembelajaran yang seronok. Dapatan ini turut disokong oleh Nurul Bahira dan Muhammad Jasmi 2018 dalam kajiannya Tingkah Laku Disruptif dalam Kalangan Pelajar. Mereka berpendapat, guru dapat modifikasi tingkah laku yang tidak ingini murid dengan melaksanakan strategi dan teknik yang sesuai dengan keperluan murid dalam PDPC. Instrumen ketiga yang digunakan oleh pengkaji ialah soal selidik. Jadual ini menunjukkan jadual analisis hasil dapatan soal selidik terhadap peserta kajian, manakala raja ini menunjukkan graf bar perbandingan peningkatan minat peserta kajian. Instrumen ini menjawab persoalan kajian pertama, iaitu bagaimanakah murid menguasai penggunaan kata sendinama dari dan daripada menggunakan teknik jadual JIPDA. Bagi skala 4 setuju, mencatat peratusan 8%, manakala sebahagian besar peratusan terletak pada skala 5, sangat setuju iaitu 92%. Data ini membuktikan minat belajar murid meningkat apabila terdapatnya penggunaan akronim, gambar, warna dan permainan yang menarik minat terhadap proses pembelajaran murid, iaitu melalui teknik jadual JIPDA dan permainan jangka JIPDA. Dapatan ini disokong dengan kajian Maizan Mat 2017. Dalam kajiannya, teknik mnemonic sebagai strategi kognitif dalam meningkatkan keupayaan ingatan pelajar peringkat Prayu dan Romenga et al. 2016 dalam kajiannya Teknik Pembelajaran Mnemonic dalam Pendidikan Islam tingkatan 4 bahawa teknik mnemonic memberi murid suatu wadah yang diperlukan untuk menyusun maklumat dengan mudah dan sistematik secara tidak langsung memupuk minat belajar dengan berkesan. Instrumen terakhir ialah temu bual berstruktur. Jadual ini menunjukkan hasil dapatan temu bual berstruktur terhadap peserta kajian. Ini merupakan antara soalan yang diajukan kepada peserta kajian dan ini merupakan kekerapan jawapan ya ataupun tidak peserta kajian bagi setiap golongan. Raja ini menunjukkan graf bar perbandingan peningkatan daya ingatan peserta kajian. Instrumen ini menjawab persoalan kajian pertama, iaitu bagaimanakah murid menguasai penggunaan kata sendinama dari dan daripada menggunakan teknik jadual JIPDA. Pengkaji mendapati tiada pemilihan jawapan tidak yang dipilih oleh mana-mana peserta kajian di akhir pelaksanaan kajian berbanding sebelum pelaksanaan tindakan. Bagi pilihan jawapan ya pula mencatat 100%. Data ini membuktikan daya ingatan murid semakin meningkat dalam mengingati fungsi kata sendinama dari dan daripada dengan kaedah mnemonic dalam teknik jadual JIPDA dan mengukuhkan lagi melalui permainan jangka JIPDA. Hasil penelitian membuktikan teknik pelaksanaan kajian ini memudahkan pembelajaran murid untuk memahami dan menguasai konsep dan hukum tata bahasa dengan mudah. Dapatan kajian ini turut dipersetujui oleh Khairul Abu Bakar et al. 2017 dalam kajiannya Mnemonic sebagai strategi dalam meningkatkan daya ingatan pelajar Universiti Sains Malaysia. Konklusinya saya rumuskan dengan refleksi pelaksanaan kajian. Pertamanya kita lihat dari segi kekuatan. Teknik jadual JIPDA merupakan teknik pengajaran yang sesuai dengan tahap kognitif murid. Teknik jadual JIPDA menarik minat belajar kerana mudah dan ringkas. Manakala kelemahannya adalah hanya berfokuskan kepada dua kata sendinama iaitu dari dan daripada. Cadangan tindakan susulan, kesemua kata sendinama diajar dengan kaedah sebegini agar murid dapat menguasai konsep keseluruhan kata sendinama dengan lebih jelas. Akhirnya harapan pengkaji ialah inovasi dan kajian seperti ini perlulah diteruskan dan diperluaskan ke sekolah-sekolah lain agar dapat membantu semua murid dalam pelajaran mereka. Ini merupakan antara rujukan yang telah digunakan oleh pengkaji. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.